yang maha mulia, ampunilah dosa hamba. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bermula adab yang ketiga ataupun perkara yang perlu kita belajar tatkala nak menghidupkan majlis Maulidin Nabi, selawat dan sebagainya. Kata ulama harus menggunakan gendang yang mudah-mudahan boleh menarik hati-hati jiwa manusia untuk asyik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan buka kitab Fatawal Hadisiyah karangan Asy-Syaikh Ibnu Hajjal Al-Haytami, maka dibawa satu tajuk Ad-Darbu Bid-Dauf, hukum memukul dengan gendang. Yang tak dapat tidak dibawa datang begitu banyak riwayat, hadis-hadis kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gendang ni tuan-tuan telah bermula sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sampai di Madinatul Munawwarah, dalam penghijrahan Nabi yang pertama, maka Nabi disambut dengan qasidah Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wa ja'alillahi dah. Pantang menyanyi nak main selalu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi tatkala Nabi sampai di Madinatul Munawwarah, maka Nabi dialunkan dengan qasidah, dengan gendang, paluan-paluan rebana dan sebagainya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, satu hari masuklah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ke dalam rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajada indaha jariyatani. Maka Sayyidina Umar mendapati di sebelah Nabi ada Siti Aisyah, di sebelahnya itu ada dua hamba yang sedang bergendang dan sebagainya. Maka Umar tanya, "Hoi, duk buat apa bergendang-bergendang ni?" Tatkala itu Nabi sedang menutup wajahnya dengan rida. Maka tatkala Umar berkata begitu, fakashafa, maka telah membuka oleh Nabi akan selendangnya. Berkata Nabi, "Ya Umar, jangan kata puak-puak ini, jangan kata mereka salah, kerana hari ini merupakan yaumil aid, hari ini merupakan hari raya. Maka biarkan mereka nak bergembira, biarkan mereka nak bergendang dan sebagainya." Berlaku di mana? Dalam rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga masalah bergendang dalam masjid, berqasidah dalam masjid. Memalunya gendang dalam masjid boleh ke tidak? Kalau tuan-tuan bacalah satu hadis yang dirawikan oleh At-Tabarani, Nabi pernah bersabda, "A'linu hazad nikah." Iklankan nikah. Bagi tahu orang, "Hoi, anak aku nak menikah." Tapi kita lah ni tak bagi tahulah pakai begitu. Kalau orang dahulu gunakan, lah ni guna apa? SMS, guna Facebook. Invite guna Facebook dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Maka tak dapat tidak, Nabi kata, "A'linu hazan nikah." Khabar bagi tahu anak aku nak menikah. Waj'aluhu fil masajid. Lakukan akad nikah sunat dalam masjid. Wadribu alaihi bidufuf. Dan pukullah di atasnya dengan gendang-gendang. Hari ini tak perbetulkan kepahaman orang Melayu sedikit. Banyak kita merasakan bila mana berlaku majlis perkahwinan adanya paluan kompang. Paluan kompang dalam majlis perkahwinan bukan adat orang Melayu, tetapi telah berlaku semenjak zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah khabar kepada kita, dah hadis yang begitu banyak. A'linu hazan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidufuf. Iklankan nikah, lakukan ia dalam masjid dan pukullah di atasnya dengan gendang-gendang. Zaman Nabi lagi Nabi suruh dah pukul gendang dan sebagainya. Jadi tak dapat tidak, berkenaan masalah pukul gendang dalam masjid telah kita khabarkan dalil dan sebagainya. Bermakna tak timbul lagi pada hati was-was, tak timbul lagi pada hati pertanyaan, boleh ke tidak bergendang dalam masjid dan sebagainya. Itu perkara yang ketiga.
Dan akhir sekali perkara yang keempat, yang sunat tuan-tuan lakukan bila mana tuan-tuan duduk dalam majlis Maulid Nabi SAW. Di antaranya kata ulama, sunatlah oleh kita bertawassul. Tawassul tu apa dia? Ulama pernah berkata, di antara majlis yang begitu besar iaitu majlis berselawat ke atas Nabi SAW. Macam mana tuan-tuan nak yakin majlis pada malam ini di antara majlis yang terbesar, di antara majlis-majlis yang besar? Maka kata ulama, di antara perkara yang terlebih besar iaitu Allah Ta'ala sendiri berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Ulama pernah berkata, tiada pekerjaan yang Allah Ta'ala menyuruh hamba-Nya melakukan akan dia, melainkan pekerjaan itu dimulakan oleh Allah Ta'ala dahulu. Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, Tuhan sembahyang tak? Tak. Allah Ta'ala suruh kita berpuasa, Allah Ta'ala berpuasa ke? Tak. Allah Ta'ala suruh kita berzakat, Allah Ta'ala berzakat ke? Tak. Allah Ta'ala suruh kita menunaikan haji, Allah Ta'ala pergi haji ke? Tak. Dia suruh kita fardu, buat itu, aku tak buat. Tapi ingat, sebelum Allah Ta'ala nak suruh kita berselawat, Allah Ta'ala dahulu yang memulakan selawat. Dengan katanya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. sesungguhnya Allah Ta'ala wa malaikatahu, dia ajak pula para malaikat berselawat mereka itu kepada sang Nabi SAW. Ya Sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah Allah Ta'ala berselawat, kemudian diajak para malaikat berselawat, barulah diajak ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang menetap di kota warisan, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kamu ke atasnya sang Nabi akan sebagai selawat yang sempurna. Jadi ringkasnya, bila mana kita yakin majlis selawat ke atas Nabi merupakan majlis yang begitu besar di sisinya Allah, bermakna kita gunakan kebesaran itu untuk berdoa dan minta kepada Allah. Kita gunakan kebesaran itu untuk berdoa dan minta kepada Allah, sebagaimana kita menggunakan kebesaran manusia untuk meminta sesuatu. Dunia pun telah membuktikan. Kita kenal seorang ni Datuk, tak dapat tidak dah imagine dah pada otak kita, kalau aku nak projek, aku nak minta tolong Datuk, betul tak? Kenapa minta tolong dengan dia? Dah, kita jaga akidah, hakikat kita minta kepada Allah, tapi syariat bertolong dengan dia kerana dia orang besar. Bila orang besar ada link, mudah kita dapat projek, kontrak dan sebagai contoh. Begitu juga kita dengan Allah. Jadi ringkasnya, hamba yakin hadirin hadirat, muslimin muslimat pada malam ini semua terdapat cita-cita, kehendak, keinginan, keazaman ataupun apa-apa yang berhajat kepada Allah. Maka pada penghujung qasidah nanti, penghujung majlis nanti, bila mana kita berdoa, maka tuan-tuan juga berdoa secara peribadi, tetapi dengan menggunakan ayat tawassul. Apa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat majlis pada malam ini, Engkau permudahkanlah sekian, Engkau permudahkanlah sekian, Engkau berilah anakku anak yang bertakwa, Engkau karuniakanlah keluargaku keluarga yang beriman dan sebagainya. Minta kepada Allah, tapi dengan menggunakan ayat tawassul. Faham mana ibarat? Ada. Nanti bila Ustaz Khusbun Aibat berdoa secara umumiyah, tuan-tuan pun berdoa khususiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat majlis pada malam ini, bagilah nama aku naik tahun ni sebagai hamba-Mu untuk sampai ke Makkahul Mukarramah. Contoh, mintalah apa-apa kepada Allah dengan menggunakan qasidah, dengan menggunakan ayat tawassul. Wallahu a'lam.